Dah ada ni. On kan? Oh nak semua ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ustaz Yusuf, yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, anak-anak yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan limpah kurnia, kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini di dalam rumah Allah yang sangat dimuliakan ini. Kalau tak salah ingatan saya, ini kali kedua kita ada program di masjid ni. Ya, kali pertama barangkali tahun 2017 ke 2018, sebelum Covid. Dan ini adalah merupakan kali kedua. Dan pada malam ini kita nak cerita tentang masjid. Saya tak nak cerita pasal sejarah Kedah, Pulau Pinang, sebab esok saya nak balik, nak naik kapal terbang di Pulau Pinang. Takut tak boleh naik kapal terbang di sana nanti, jadi payah. Apapun, bagi saya sejarah adalah sejarah. Fakta sejarah itu tidak boleh diubah, tak boleh diubah suai. Tetapi tidak bermakna kita tak boleh belajar daripada sejarah, kerana apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala, dan di dalamnya terkandung manfaat untuk kita tuai. Kalau kita tidak belajar dan belajar daripada sejarah, maka sejarah itu bakal berulang. Sebab itu kalau kita perhatikan, apabila kita bercakap tentang tamadun umpamanya, tamadun Islam itu naik dan turun. Jatuh kerana kelemahan orang Islam itu sendiri, dan silih berganti kerana kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Umpamanya apabila kita bercakaran sesama sendiri, tidak ada kesatuan ummah, maka Islam yang sepatutnya memerintah menjadi agama yang diperintah. Jadi oleh kerana Islam telah mengasaskan tamadun yang tertinggi dalam sejarah peradaban umat manusia, kerana itu dalam susur galur perjalanan itu banyak tinggalan-tinggalan yang boleh kita perhatikan dan kita ambil iktibar daripadanya. Dan salah satu daripada tinggalan dalam tamadun Islam itu adalah masjid. Jadi malam ni kita nak bercakap soal masjid, ya. Dan kita nak tengok bagaimana masjid itu menyumbang kepada pembentukan ketamadunan umat manusia. Bila bercakap soal tamadun, saya ingin memetik kata-kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam memberi definisi kepada tamadun. Tamadun itu apa? Ya. Kata Syed Muhammad Naqib, tamadun berarti kehalusan budi bahasa. Tak mungkin dapat diasaskan satu tamadun seandainya tidak ada kehalusan ini.
Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan pernah dengar atau pernah baca tentang orang Mongolia. Kita baca sejarah dulu kan. Mongolia ni kita baca tentang Genghis Khan, tentang Kublai Khan. Mereka ini tidak ada tamadun. Sebab itu sampai hari ini tidak ada mana-mana ahli sejarah di dunia ini yang menyebut Mongolia itu sebagai satu tamadun. Walaupun bangsa Mongol ini pernah menguasai 3 suku muka bumi, dia kuat, tapi tidak ada tamadun. Ya. Kuatnya mereka sehingga mampu mengalahkan Cina yang sudah ada tamadun. Apabila Cina mereka tewaskan, kemudian mereka bergerak ke barat lagi, sehingga akhirnya sampai ke Timur Tengah. Dan kerajaan Islam di Baghdad pun jatuh ke tangan mereka. Sebelum daripada itu India habis jatuh ke tangan mereka. Ini semuanya tempat-tempat yang sudah ada tamadun. Tetapi kekuatan ketenteraan semata-mata tidak menjamin pembentukan ketamadunan. Dan Mongolia tidak ada peradaban itu. Mereka tidak ada kehalusan budi bahasa. Dia kuat kerana dia boleh naik kuda, tak gaduh pegang tali. Dia boleh toleh ke belakang, kedua-dua tangannya digunakan untuk memanah. Dan kudanya itu boleh berlari terus. Yang itu yang Cina tak boleh buat. Bila dia menunggang kuda, dia sebelah kena pegang tali. Bila dia nak memanah, dia kena berhenti kuda. Sebab itu jangan kita khawatirkan kepada Barat yang mungkin mempunyai begitu banyak bom, begitu banyak jentera perang dan sebagainya. Kerana tanpa kehalusan budi bahasa, tidak mungkin mereka dapat mengasahkan satu ketamadunan. Ya. Kesopanan tingkah laku, yang ini pun mereka tidak punya. Yang berpunca daripada kata-kata madana. Jadi kalau sebut tamadun itu, kata akarnya itu adalah madana. Dan madana itu maknanya apa? Memperhalus budi bahasa, memperbaik tingkah laku. Atau juga disebut membuka dan membuat bandar. Yang ni yang sekarang ni orang dah sebut madani itu. Madani itu maknanya tamadun lah. Ataupun yang seerti dengannya juga disebut hadarah. Ini yang kerajaan kita sebut dulu hadari. Kan? Lawannya ialah badui. Sebab orang badui itu tidak punya tamadun. Bergelandangan di padang pasir, tidak mampu membentuk bandar, tidak mampu membentuk suatu sistem yang tersusun. Baik, saya nak laju sikit. Apabila kita kata masyarakat bertamadun, ini masyarakat yang bertamadun artinya, kalau kita tengok dalam kamus Dewan, dia kata sebuah masyarakat yang mempunyai pemikiran, budaya dan moral yang halus, berperadaban dan beradab. Jadi tamadun tidak boleh dipisahkan daripada adab. Dan orang Melayu kita ini di Nusantara ini dianggap sebagai bangsa yang sangat beradab. Sebab itu kita marah kalau terutamanya orang muda-muda ni yang tidak ada adab. Kita ada adab. Adab bertandang ke rumah orang, adab melawat orang sakit, adab berdepan dengan guru, adab bercakap dengan orang tua. Semua ada adab belaka. Dan adab ini sudah menjadi sebahagian daripada cara hidup kita. Sebab itu awal-awal lagi kita katakan bahawa orang Melayu itu adalah bangsa yang beradab. Dan orang Melayu sangat sensitif ini. Orang Melayu sangat sensitif. Antara perkara yang mencetuskan kemarahan orang Melaka dulu kepada Portugis adalah kerana tidak beradabnya rombongan Portugis yang pertama
yang datang di bawah pimpinan Lopez de Sequeira. Bila sebut Lopez de Sequeira ni kita teringat kuih Lopez kan. Lopez de Sequeira. Mereka masuk ke dalam rumah bendahara pada masa itu tanpa membuka kasut. Kemudian menghulurkan hadiah dengan tangan kiri. Ini antara perkara yang menyebabkan pembesar-pembesar Melaka pada waktu itu tidak sukakan bangsa Bengali putih ni. Orang Melaka panggil Bengali putih. Bengali sebab mereka itu berjambang. Yang kedua, mereka putih. Orang Melaka biasa tengok Bengali hitam. Yang ada di Melaka pada waktu itu Bengali hitam. Tapi bila mari yang putih ni, dia kata Bengali putih ataupun Peringgi. Dia tak panggil Portugis. Portugis tu kemudian. Dan begitu juga yang menimbulkan kemarahan orang Perak kepada Birch, yang menyebabkan akhirnya Birch dibunuh kerana tidak ada adab. Tak ada adab macam mana? Masuk ke rumah tanpa membuka kasut. Bercakap sambil berdiri dengan pembesar Melayu. Orang Melayu tak boleh terima. Orang tak ada adab. Kerana kita adalah bangsa beradab. Dalam Ensiklopedia Britannica, masyarakat bertamadun ini dikaitkan dengan perkembangan manusia dalam aspek seperti disebut dalam bahasa Inggeris lah ni, language, bahasa, religion, kepercayaan agama, belief, moral, akhlak, kesenian, arts, and manifestation of human mind and reason, dan juga kebolehan berfikir dan juga bertakul, memberikan takulan. Jadi ini semuanya ada kaitan dengan tamadun. Apakah ini tidak ada dalam masyarakat Melayu kita? Mustahil. Jadi kita dapat katakan bahawa istilah tamadun itu berkait rapat dengan moral dan juga manifestasi akal dan kelakuan manusia, atau juga kita sebut dalam bahasa kita adab, yang merujuk kepada tingkah laku serta tutur kata yang halus. Sebab itu kalau kita tengok orang dulu, dia banyak sindir. Sindir, tahu kan? Orang Kedah kata candek. Orang sini faham kot candek no? Lebih kurang tak bahasa kita kan. Saya orang Kedah. Bab candek ni, perli ni, Kedah nombor 1. Tapi kadang-kadang orang tak faham, terutamanya generasi muda. Pasal apa dia candek? Pasal apa orang tua-tua dulu dia sindir? Kerana itu adalah merupakan kata nasihat secara halus. Kalau dia tak cantik, dia kata terus, orang kata terjai. Dia kata terjai ni, orang tak faham bahasa. Kalau orang faham bahasa, dia faham sindiran. Dan sindiran itu kadang-kadang begitu tajam. Ini adalah merupakan satu ciri pada masyarakat yang bertamadun. Kita nak kait dengan masjid ini. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara dan saudari sudah faham fungsi masjid. Dah ramai dah orang cakap pasal fungsi masjid ni. Cuma saya nak tunjuk beberapa gambar masjid, terutamanya masjid di Nusantara, masjid kita di kawasan kita di alam Melayu ini. Dan kita tahu bahawa masjid ini bukan hanya tempat solat. Walaupun asasnya itu masjid, perkataan masjid itu tempat sujud. Tempat sujud itu sebab disebut masjid. Sujud, tempat sujud, tempat solat, tetapi lebih daripada itu, kerana dalam konteks kita masjid juga adalah merupakan tempat di mana kita menjalankan fungsi sosial, tempat di mana kita bercakap soal politik. Ini bila sebut politik je, tu dah orang kata ada bercakap politik dalam masjid. Bila sebut politik tidak berarti politik berparti sahaja. Politik itu luas, termasuklah soal kepemimpinan dan kepengikutan. Orang selalu bercakap soal pemimpin, tetapi jarang orang bercakap soal pengikut. Pemimpin hebat sebab pengikut dia hebat.
Saya teringat di zaman Saidina Ali, ada sahabat dia tanya dia. Dia kata, "Ya Ali, kenapa di zaman kamu ni kelang kabut sangat? Teruk sangat ni. Keadaan kita berpecah-pecah. Ya, di zaman Abu Bakar dulu cantik saja." Ya. Maka jawab Saidina Ali, dia kata di zaman Abu Bakar itu pengikutnya adalah orang seperti Omar, seperti Osman, seperti aku. Sebab itu cantik saja, kami faham fungsi pengikut. Di zaman aku, pengikut aku tu seperti kamu. Nah, itu masalah. Asyik nak berebut aja kerjanya. Jadi kekuatan ataupun keberkesanan pemimpin juga bergantung kepada pengikut. Kesejahteraan pengikut bergantung kepada pemimpin. Ya. Jadi soal kepemimpinan, soal kepengikutan, itu yang kita maksudkan sebagai persoalan politik. Ya. Persoalan kultural, budaya, persoalan ekonomi umpamanya, itu juga berpusatkan di masjid. Sebab itu ada masjid yang saya perhatikan, walaupun tidak banyak di Malaysia ini, yang dijadikan sebagai nukleus tempat aktiviti jemaah. Umpamanya masjid itu, di masjid itu ada diwujudkan tempat-tempat perniagaan, kedai-kedai koperasi umpamanya. Ini satu lagi kita nak kena buat study, ya. Kenapa syarikat Melayu ini tak hidup? Orang Melayu, syarikat yang hidup hanyalah syarikat mati. Ya. Syarikat mati hidup, syarikat hidup mati. Ya. Kajian awal kita dapati bahawa syarikat mati itu hidup kerana tujuannya jelas. Bila tujuan jelas, baru syarikat itu hidup. Kalau tujuan tak jelas, ini timbul masalah. Tetapi ada masjid-masjid yang memang berjaya, ya, menjana pendapatan, menjana ekonomi melalui kedai-kedai koperasi. Daripada beli kat kedai bangsa lain, lebih baik kita beli daripada kedai koperasi yang ditadbirkan oleh masjid. Tak semestinya di kompaun masjid, di kawasan masjid. Boleh juga dia beli ataupun dia sewa gerai ataupun kedai di tempat lain. Tetapi maknanya run ataupun ditadbirkan, diurus tadbir oleh masjid. Ada masjid yang mewujudkan tempat dialisis. Kan orang sekarang ni banyak yang kena dialisis, kena cuci darah tu. Ada masjid yang berjaya, ya, tempat dialisisnya itu diwujudkan dalam kawasan masjid. Daripada kita pergi ke tempat lain kena bayar kan, kalau tak salah saya 200 ke 300 sekali nak cuci darah tu. Mereka membayar di pusat dialisis yang diwujudkan dalam kawasan masjid. Berjaya, ada yang berjaya. Jadi itu sebab saya katakan masjid itu sebagai satu nukleus aktiviti untuk anak jemaah. Ini satu masjid. Kalau kita nak tengok masjid Alam Melayu, ini satu bentuk masjid. Yang ini di Thailand, masjid lama 1605, Kampung Lubuk Sawo, Masjid Teluk Manuk. Ni Ustaz Yusuf pernah tengok ke? Pernah sampai ke? Tak pernah pergi? Kena pergi tengok. Ini masjid tua. Dan cuba tengok bentuk masjid dia. Sebab masjid ada kaitan dengan lambang identiti sesuatu bangsa. Nanti kalau ada masa saya tunjuk masjid di China. Daripada luar memang kita tak sangka dia masjid. Bila masuk ke dalam baru kita jumpa tulisan-tulisan Jawi, baru kita tahu itu masjid. Ini adalah merupakan Masjid Nusantara, binaan Nusantara. Yang selalu kita tengok yang ini kan. Ini di Kelantan. Ini di Kelantan, Masjid Kampung Laut Kelantan. Sebenarnya masjid di Nusantara inilah bentuk dia. Bukan yang dom
Yang orang panggil bentuk bawang tu kan. Macam masjid ni kan kita buat bentuk bawang kan. Tapi masjid dulu bila disebut Masjid Nusantara, inilah bentuk dia. Dan kajian dapati bahawa masjid begini, sebab dia buat berlapis macam tu, antara tingkat pertama bumbung dia tu dengan tingkat yang bawah itu udara masuk dan kemudian diturun ke bawah menyejukkan ruang di bawah. Jadi itu sebabnya Masjid Nusantara dulu sejuk, tak gaduh aircon. Dan tempat atas tu adalah tempat bersuluk. Dan orang kita dulu, orang Melayu dulu sangat sinonim, sangat suka akan bentuk piramid ini. Saya tak tahu kenapa. Sehingga kan sampai hari ni kalau buat nasi lemak mesti bentuk ni. Betul tak? Bungkus nasi lemak mesti bentuk piramid. Jadi jangan ingat bangsa Melayu tak ada piramid. Hari-hari kita tengok. Boleh tak nasi lemak kalau tak bungkus bentuk piramid? Boleh. Dia jadi nasi lemak tak kalau kita tak bungkus lagu tu? Bukan. Kalau tak bungkus lagu tu rasa macam nasi lemak tak? Rasa macam nasi lemak juga. Tapi tak boleh, kena bungkus lagu tu juga. Demikian signifikannya bentuk piramid itu dalam jiwa orang Melayu. Jadi kita abadikan pada binaan-binaan orang Melayu ni, binaan-binaan penting orang Melayu. Jadi antaranya ialah kita tengok Masjid Kampung Laut ini di Kelantan dibina pada tahun 1349. Cuba kira berapa ratus tahun dah tu. Dan ini dianggap sebagai antara masjid yang tertua di Semenanjung. Nah, inilah bentuk dia. Yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar lama, gambar asal. Yang sebelah kanan itu apabila selepas buat renovasi, pernah dipindahkan ke darat sikit sebab kedudukan dia di tepi laut itu, dihakis tanah itu oleh pukulan ombak dan sebagainya. Jadi nak selamatkan dia dibawa ke darat. Apabila dah tak ada masalah hakisan lagi, dibawa balik. Boleh pergi tengok di Kelantan. Ini tahun 1349. Sebab itu saya kata masjid adalah cerminan identiti budaya ketamadunan bangsa itu. Sebab itu kefungsiannya itu juga dikekalkan. Fungsi masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi orang dulu kalau nak menuntut ilmu pergi ke mana? Pergi ke masjid. Dan sampai hari ini kebanyakan masjid masih lagi mengamalkan tradisi ilmu ini. Dan ini bukan hanya berlaku di sini, tetapi kita warisi daripada masjid-masjid di awal perkembangan Islam lagi. Nanti saya tunjukkan masjid kalau ada masa nanti, Masjid Qurtuba. Masjid Qurtuba itu adalah merupakan lambang peradaban tertinggi, lambang ilmu tertinggi dalam sejarah tamadun umat manusia di atas muka bumi. Ini Masjid Kuala Dulang di Negeri Sembilan, Jelebu. Dibina pada tahun 1618. Sebelah kiri itu gambar asal, sebelah kanan tu itulah bentuk hari ini. Dibuat banyak renovasi dah sebab dengan bertambahnya bilangan penduduk dan sebagainya kena buat besar. Tapi bentuk dia kalau kita tengok dia tak lari daripada bentuk nasi lemak tadi. Nasi lemak bungkus tadi. Fungsi sama. Pusat budaya, pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat sosial. Ini di Lenggung, lebih tua daripada yang di Jelebu tadi. Ini dibina tahun 1541, Masjid Raja. Jadi kalau siapa yang berminat, bolehlah pergi tengok. Tak jauh mana, Lenggung kan. Yang ini sudah tidak digunakan lagi.
Masjid ini sudah tidak digunakan lagi. Tapi kalau kita tengok, nah inilah bentuk dia, dan satu ketika fungsi masjid itu fungsi penuh. Maknanya pusat ilmu, pusat budaya, hatta setengah masjid itu menjadi pusat perancangan, penentangan terhadap campur tangan penjajah. Di Pahang ada banyak masjid yang menjadi pusat strategi masa orang Pahang menentang Inggeris, dalam perang Pahang itu. Itu yang Mak Kilau tu. Mak Kilau, Datuk Bahaman dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka berbincang merancang strategi di dalam masjid. Ini fungsi masjid kita. Ini di luar Malaysia, tapi masih lagi di Nusantara dalam alam Melayu, di Indonesia. Masjid Saka Tunggal Banyumas tahun 1871. Nampak bentuk nasi lemak bungkus itu juga. Sebab tu saya kata ini adalah identiti Melayu. Walaupun di Jawa, orang Jawa tak makan nasi lemak, dia tak erti. Tak ada nasi lemak di sana. Nasi ambeng ada. Orang Jawa makan nasi ambeng. Walaupun dia ada pokok nyok, tapi dia tak erti buat nasi lemak. Baru ni dah lepas balik dah ada lah kedai jual nasi lemak di sana. Saya pergi ke Aceh, dah ada dah di bandar Aceh itu kedai roti canai. Orang Aceh mai sini, dia jadi pembantu kedai di kedai mamak, dia bawa balik ke sana, duduk timbang roti canai lah. Kalau kita tengok yang sebelah kiri itu iaitu daripada luar, yang ni sudah daripada dalam. Dalam ini dibuat kelarai, anyaman daripada daun nipah. Ini di Melaka, Masjid Tengkera. Tengkera daripada perkataan Portugis Tranqueira. Tranqueira tu maksud dia kubu. Jadi barangkali di situ dulu ada kubu Portugis. Tapi masjid ini dibina bukan di zaman Portugis. Masjid Tengkera dibina di zaman Belanda tahun 1728. Bentuknya bentuk Nusantara. Fungsinya masih sama, iaitu fungsi penyebaran ilmu. Masjid sebagai pusat ilmu. Meskipun kita tahu selepas 1511 ramai pendakwah, ramai guru agama berpindah dari Melaka ke Patani. Apabila Melaka itu kota Melaka sebenarnya, dan pelabuhan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Tok guru ramai lari pindah ke Patani. Turut sama ialah empu-empu, tukang-tukang buat senjata. Kerana mereka tidak mahu berada di bawah Portugis. Ini Masjid Agung di Demak, juga disebut sebagai Masjid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga salah seorang daripada Sunan yang disebut dalam sejarah Indonesia itu Wali Songo. 9 orang, tapi bukannya sezaman, bukannya serentak, dia zaman yang berbeza. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri. Kalau bilang betul-betul saya pun tak ingat. Ada 9. Tapi bukan serentak, jangan salah faham. Yang di Demak ni, yang ini saya pergi tengok dah. Di dalam dia ada 4 tiang besar. 4 tiang besar. 3 tiang itu solid. Batang balak. Sebatang. Ada satu tiang tu dia ikat kayu yang kecil-kecil, dia ikat. Menurut sejarahnya itulah tiang yang dibina oleh Sunan Kalijaga. Pasal dia suka lena. Jadi Sunan yang lain tu dah pacak tiang lah, dia duduk lena lagi, dia celek-celek mata tengok tak ada lah batang balak, dia pergi cari yang kecil-kecil, dia ikat dengan besi. Itu ikut cerita orang Jawa lah, tak tahu betul ke tak. Kalau dia bohong lah jadi. Tapi inilah masjidnya, Masjid Agung Demak, yang dibina pada tahun 1466, lebih tua lagi. 1466 itu zaman Melaka.
di bawah pemerintahan Sultan Melaka. Fungsinya sama sampai hari ini pun masjid ini berfungsi seperti masjid kita, iaitu pusat penyebaran ilmu. Sebab Islam tidak pernah terpisah daripada ilmu. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam semua agama hanya Islam sahaja yang mewajibkan majlis ilmu seminggu sekali sekurang-kurangnya, iaitulah khutbah. Mana ada agama lain yang wajib? Wajib kepada bapa laki-laki, wajib datang dengar bercakap, tak boleh main telefon lara, dengar betul-betul. Orang perempuan tak wajib duduk di rumah, tetapi tanggungjawab bapa yang mai dengar tu untuk balik dan sampaikan ilmu itu, kongsi ilmu itu dengan isteri yang tak wajib mai tadi. Soalnya berapa ramai orang kita buat macam tu laki mai dengar balik orang rumah tanya, khutbah hari ni tajuk apa bang? Dia jawab tajuk biasa. Maknanya lena lah tu. Mana ada kita tulis khutbah tajuk biasa. Khutbah kita mesti ada tajuk. Jadi ibu-ibu minggu depan hari Jumaat cuba tanya suami. Dia balik je semayang, tanya tajuk apa khutbah ni bang? Kalau dia kata tajuk biasa, lena tu. Jadi sebelum pergi masjid, minum kopi dulu. Jangan bagi makan pulut. Makan pulut lena lagi. Cari tiang je dah. Ini masjid sebagai pusat ilmu. Ini masjid negara kita yang dibina pada tahun 1965. Masjid ini dibina sebagai hadiah khas kepada Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Pada waktu itu arkitek tanya Tunku Abdul Rahman, nak buat masjid macam mana bentuk? Nak ikut masjid di Arab Saudi kah ataupun yang mana? Maka Tunku Abdul Rahman sebut, masjid kita mesti mencerminkan identiti kita. Sebab itu kalau kita perhatikan, inilah satu-satunya masjid di dunia ini yang bentuknya begitu unik. Yang kubah besar tu itu adalah lambang payung terbuka. Apa pasal payung? Karena salah satu alat kebesaran Kesultanan Melayu ialah payung. Yang menara azan tu itu adalah payung tertutup. Jadi bumbung Masjid Negara sebenarnya adalah lambang identiti jati diri Melayu, kerana mengambil sempena payung yang merupakan satu daripada alat kebesaran Sultan-Sultan Melayu. Sultan Melayu ni ada banyak alat kebesaran dia. Payung dia, sundang dia, pedang dia, kerih panjang, kerih pendek, itu alat kebesaran lah tu. Ini payung diraja. Kalau Brunei tu pemuras sebilah, selaras. Tahu pemuras tak? Pemuras tu kalau hari ni shotgun. Orang dulu panggil pemuras. Jadi hebatnya Kesultanan dulu, dia ada alat-alat kebesaran dia. Sebab itu apabila Raja Muzaffar ni anak kepada Sultan Mahmud, Sultan terakhir Melaka tu, apabila dia diminta untuk dibawa ke Perak untuk ditabalkan menjadi Sultan Perak, sebab orang Perak tak ada sultan masa tu. Sebelum adanya negeri Perak, kawasan itu berada di bawah Melaka. Sedangkan Sultan Melaka, Sultan Mahmud pada waktu itu sudah pun berpindah dan duduk di Kampar, Sumatera. Jadi Tun Saban, dia ketua orang Perak. Tengok orang Melayu ni. Tun Saban tu ketua orang Perak, tapi dia tak boleh dirajakan
orang Melayu punya percaya bahawa hanya orang dari keturunan raja sahaja yang boleh dirajakan. Tun Saban walaupun dia popular, pengikutnya ramai di Perak itu, tetapi dia tak boleh jadi raja sebab dia bukan keturunan raja. Maka Tun Saban ini yang pergi jumpa dengan Sultan Mahmud, mohon kepada Sultan Mahmud, tuanku, izinkan, perkenankan salah seorang daripada putera tuanku untuk kami bawa balik ke Perak untuk dirajakan di Perak. Sultan Mahmud kata, anak aku ni tinggal 2 orang je dah. Tinggal 2 orang je dah. Raja Ahmad sudah pun mangkat dalam perang dengan Portugis. Kalau tak salah saya hari ketiga perang, hari kedua atau hari ketiga begitu. Tinggal lagi 2. Yang seorang ni Alauddin. Alauddin ini anak Tun Fatimah. Yang ni hampa jangan ambil lah, dia kata. Pasal yang ni aku nak suruh dia balik ke Johor dan menubuhkan kerajaan Johor. Itu Sultan Alauddin itu adalah merupakan Sultan Johor lama yang pertama. Seorang lagi, yang ni boleh lah kot. Muzaffar nama dia. Mak dia ialah puteri Onang Kening, puteri daripada Kelantan. Jadi hampa nak, hampa ambil yang ni. Orang Perak kata tak apa, hak ni tak apa. Lepas tu dia pun panggil anak dia, Muzaffar, kamu ikut Tun Saban ini balik ke Perak sana, menyeberangi balik Selat Melaka ini. Tetapi oleh kerana kamu nak ditabalkan menjadi Sultan Perak, maka bawalah balik beberapa peralatan ini. Sebab raja ni dia kena ada alat kebesaran dia. Antaranya ialah pedang Cura Simanjakini yang dia katakan pedang yang diwarisi daripada para Meswara lagi. Yang keduanya, ini yang kita duk sibuk orang ni, keris Taming Sari. Keris Taming Sari yang dipulangkan oleh Hang Tuah. Hang Tuah ni bila dia nak pencen, macam saya nak pencen kan. Bila saya nak pencen, segala peralatan kerajaan saya kena pulangkan. Keris Taming Sari itu bukan keris Hang Tuah. Keris Hang Tuah namanya Parung Sari. Keris Taming Sari itu keris yang Sultan bagi kat dia. Hang guna keris ni, dia gunalah. Bila dia dah nak pencen, dia dah tua dah, dia pulangkan balik keris tu. Ada yang kata dia balin dalam sungai. Ada siapa tulis sejarah tu, Hang Tuah menyebai balin dalam sungai. Hang Tuah mana boleh menyebai? Laksmana mana boleh bebai? Kalau bebai ni bukan Laksmana lah. Jadi bila dia nak pencen, dia serahkan balik keris tu. Dan keris tu ada dalam simpanan Sultan Mahmud, dibawa bersama apabila Sultan Mahmud berundur meninggalkan kota Melaka pada bulan Ogos 1511. Ini cerita dia, nak bagi faham betul-betul. Jadi keris Taming Sari itu pun ambil, bawa balik ke sana. Sampailah ke hari ini, kalau nak tahu mana keris Taming Sari, itulah yang ada di tangan Sultan Nazrin. Itu Taming Sari. Kalau ada orang lain kata, Tok Wan dia tinggal sebelah ke Taming Sari, itu bukan dia. Yang ada di tangan Sultan Nazrin itulah Taming Sari. Satu lagi dah Geliga Ambun tu, yang dikucup oleh Sultan apabila dia naik takhta. Dan ada beberapa lagi lah peralatan yang dikatakan alat kebesaran. Jadi orang kita ini, adab tamadun kita. Sebab itu kalau kita perhatikan, setiap kali bertukar raja, istiadat pertabalan itu adalah istiadat yang dikekalkan. Walaupun adalah benda-benda yang dulu-dulu kita anggap mengarut lah, yang kita dah buang dah. Umpamanya tabai jin lah, apa bala tu semua sekarang ni kita tak buat dah. Banyak sultan pun dah tak buat dah. Kalau dulu ada pujuk jin lah, sebab raja ni dia nak memerintah bukan orang saja, dia memerintah sekali dengan jin. Kena pujuk jin supaya tunduk kat dia juga. Itu dulu. Jadi ingat, Masjid Negara ni istimewa kerana inilah lambang Melayu moden, iaitu
payung. Sebelum pada ni nasi lemak tadi itulah. Ya, itu kita punya lambang. Ya. Ini saya nak sebut ya, Masjid Hagia Sophia. Masjid ini adalah masjid yang pertama yang dibuka apabila jatuhnya kota Konstantinopel. Konstantinopel adalah merupakan ibu kota Rom Timur. Namanya diambil daripada nama King Konstantin, pemerintah Rom. Rom ni ada dua, Rom Barat, Rom Timur. Rom Timur, Byzantium itu dianggap sangat kebal, tak boleh dikalahkan. Kalau hari ni kita pergi ke Istanbul pun kita boleh tengok dia punya kota tu, dia punya wall, city wall dia tu sampai sekarang masih lagi kukuh. Dan di dalam city wall itu adalah sebuah gereja besar yang namanya Saint Sophia. Itu gereja. Bala tentera di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam bahasa Inggeris disebut Muhammad the Conqueror, mengepung kota ini. Apabila berlaku peperangan Khandaq di zaman Rasulullah SAW, korek parit, Khandaq ni parit kan, ataupun peperangan Ahzab, ya, korek parit keliling Madinah tu sebab musyrikin Makkah nak mai serang. Korek parit, ya, dia punya lebak tu supaya kuda lompat tak lepas. Jadi sahabat pun korek lah, Rasulullah pun korek juga, korek. Masa saya pergi Mekah tahun 95, masih ada lagi parit tu, boleh nampak. Tak lama lepas tu puak-puak, saya tak tahu lah, orang kita kata puak-puak Wahabi ni kan, dia pergi kambuh habis, dia tak bagi orang duk pergi tengok. Tak ada lah, tak boleh tengok. Kalau pergi lah ni tak ada lah. Saya pergi kali kedua tak boleh tengok lah, tak ada lah. Dulu masa mula-mula saya pergi tu masih ada. Tinggalan parit tu boleh nampak lagi. Memang luas sebab kuda lompat tak lepas. Ada tempat yang sempit sikit, kuda lompat lepas, tapi bila dia lepas belah sana puak tu panah. Jadi dia tak berani. Masa korek tu, ada satu tempat tu yang ada boulder, ada bungkah batu yang begitu besar. Korek tak boleh. Maka sahabat panggil Rasulullah. Buat macam mana ni? Ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Man, tengok, aku tengok." Dia pun cangkui lah kot. Arab pakai cangkui ke tak, saya tak tahulah, dikorek dia guna kan. Tapi kalau orang kita buang cangkui dengan cok apa semua kan. Cangkui kena, ya cangkui kan, bila kena tu kan dia spark. Rasulullah kata, "Aku nampak Parsi jatuh." Cangkui sekali lagi, pak. Rasulullah kata, "Aku nampak Rom Timur jatuh." Sejak daripada itu, semua panglima tentera Islam berhajat untuk menjatuhkan Rom Timur, menjatuhkan Byzantium. Tapi Nabi dah sebut, general ataupun tentera Islam yang dapat menjatuhkan Rom Timur itu adalah merupakan ketumbukan terpilih. 700 tahun lepas tu akhirnya barulah dapat, barulah berjaya. Itu pun setelah mereka mengepung beberapa lama, kalau tak salah saya sebulan lebih. Di muara nak masuk ke kawasan ini ditambat dengan besi, rantai besi, kapal tak boleh lalu. Punya dahsyat Rom ni, sebab tu dia tak boleh jatuh. Apa yang tentera Islam buat ialah malam-malam dia tolak kapal naik atas darat, bubuh roller, bubuh minyak, tolak kapal turun belah sana. Orang kita kata gila, tetapi sebenarnya yang mencipta sejarah ialah orang yang gila. Orang yang biasa tidak pernah mencipta sejarah. Hidupnya tidak memberi kesan, matinya orang tak perasan. Tetapi yang mencipta sejarah semuanya orang yang gila, yang pelik. Jadi pemikiran
pejuang-pejuang Islam pada waktu itu, pejuang-pejuang Islam Utsmaniyah Turki ini, di luar kotak. Kan orang kata berfikir di luar kotak kan. Orang lah berfikir di luar otak, itu jadi masalah. Orang suruh berfikir di luar kotak. Jadi mereka tolak kapal itu naik ke atas darat, turun sebelah sana daripada rantai-rantai besi itu. Subuh esok bila Rom bangun saja, sudah pun dikelilingi oleh tentera Islam. Itu yang dia tak boleh tahan. Mereka mula menyerang dan berperanglah daripada subuh lagi. Dan Muhammad Al-Fatih kata, bateri habis pula lah. Kita bercakap lama sangat sampai bateri tak boleh tahan. Muhammad Al-Fatih kata, seandainya kita berjaya mengalahkan, menjatuhkan kota ini, merampas kota ini, sembahyang waktu yang pertama kita akan adakan secara berjamaah. Jadi apabila Konstantinopel itu jatuh, maka mereka pun mencari di mana tempat yang sesuai untuk diadakan solat jemaah. Nak buat solat jemaah kena cari tempat yang luas. Maka dikhabarkan ada sebuah gereja. Dan Muhammad Al-Fatih kata, tak apa, kita masuk dalam gereja tu, bawa keluar semua kursi-kursi yang ada dalam meja tu, dalam gereja tu, kosongkan, dan kita bangunkan solat jamaah di sana. Jadi itulah bermula daripada saat itu kota gereja Saint Sofia itu pun ditukar menjadi masjid yang dipanggil Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dalam bahasa Turki. Kalau dia ikut ejaan dia Hajar Sophia. Tapi dalam istilah Turki itu disebut Hagia Sophia. Dijadikan masjid. Kalau tak salah saya di zaman Mustafa Kamal Atatürk ditukar jadi muzium. Karena itu bangunan lama. Tapi baru-baru ini dijadikan kembali masjid di bawah Erdogan ni. Dan lalu ni jadi masjid balik lah. Dan punya bagusnya orang Islam, dia tak pecahkan gambar-gambar gereja yang ada tu, cuma ditutup saja dengan plaster simen. Apabila dijadikan muzium, plaster tu dikikis, nampaklah balik lukisan-lukisan gereja tu. Kita ni bukan bangsa yang menjahanam. Kita tak menjahanam. Sebab itu apabila Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera Islam, apabila tentera Islam masuk ke dalam gereja, salib jatuh, Saidina Umar suruh angkat balik. Saidina Umar kata angkat balik, letak balik salib, sebab ni gereja mereka. Kita jangan buat rosak, ni rumah ibadat orang. Sebab itu dalam Islam, kita lah bangsa, kita adalah penganut agama yang pertama menggariskan peraturan perang. Umpamanya tempat ibadat apa agama sekalipun jangan dirosakkan. Orang tua jangan diseksa, jangan dibunuh. Orang perempuan jangan dikacau. Anak-anak jangan diusir. Ini peraturan perang yang kemudiannya diterima pakai oleh United Nations. Kalau ikut puak-puak barat tu, dia tak ada peraturan, sebab dia tidak ada tamadun. Kita ada. Ini satu lagi kalau kita tengok. Apa saya tak jalan pula dah. Ini di Turki juga, Masjid Süleymaniyeh, dibina pada tahun 1557. Saya suka sebut masjid ini kerana ini adalah merupakan satu masjid yang sampai hari ini dikagumi dia punya acoustic system. Acoustic apa? Sistem bunyi. Tahun 1557 tidak ada mikrofon, tak ada. Dia tidak ada mikrofon. Tetapi oleh kerana arkiteknya yang pandai, arkitek dia bernama Minar Sinan.
Dalam bahasa Inggeris dia kata Sinan the Great. Inilah arkitek yang paling gemilang di zaman Uthmaniyah Turki. Dia disuruh oleh Sultan Sulaiman ini buat satu masjid yang Sultan Sulaiman akan hadiahkan kepada anak dia sendiri, sebagai hadiah kerana anak dia berjaya memimpin satu angkatan perang. Jadi Minar Sinan ni pun dia buat masjid. Masjid ni lama, 7 tahun tak siap-siap. Orang yang dengki kepada Minar Sinan, ini biasalah, dengki ni orang bukan Melayu je, Turki pun dengki juga sama-sama dia. Orang Melayu tu dengki nombor 1 lah kan. Kita punya tahap kedengkian luar biasa. Jadi Turki pun sama. Dia pi cucuk sultan. Dia kata, tuanku, masjid tuanku mesti tak siap punya. Jadi tuanku sultan ni, Sultan Sulaiman ni marahlah. Pasal apa kamu kata macam tu? Dia kata, mana nak siap tuanku, dah 7 tahun dah tak siap. Tuanku pergi tengok apa Sinan buat. Dia duduk lena di belakang. Tuanku pun naik kuda pergi tengok sungguh. Dia tengok Sinan tu terkelip-kelip, terkelip mata kan, duduk lipok. Dia pergi sergah. Dia kata, Sinan anda buat apa? Sinan kata, shh. Sudah tuanku kata. Dah lah 7 tahun aku tanya hang dah buat syush pula. Tebah lehat dengan pedang ni cuma ya. Dia nak buat apa? Dia kata patik tengah test sound system. Test sound system macam mana? Dia kata, tuanku tunggu sini. Patik pergi di depan mihrab, patik bercakap, tuanku bagi tahu dengar ke tak. Susunan tiang dan sebagainya dalam masjid ini menyebabkan sistem itu membalikkan suara, dan suara itu boleh dilontarkan, didengari oleh orang di belakang, saf yang di belakang sekali. Dulu tidak ada mikrofon, tetapi kepandaian Sinan ini dalam architecture dia dikagumi sampai hari ini. Kita buat masjid lah ni kan, tiang berceragah, lepas tu bubuh mikrofon tak tentu orang tak dengar, jadi pening talun habis kan. Ya tak? Ini architecture kita tak boleh lawan. Seni bina dengan Masjid Sulaimaniyah. Ada duit pergi Turki, pergilah tengok masjid ni dan test dia punya sound system. Dia hisap shisha tu di belakang tu, dia duduk hisap shisha tu, itu masa Sultan sergah dia tu. Dia kata dia duduk bilang tu bunyi bubble tu, bunyi apa, bunyi buih tu, sampai macam itu boleh dengar. Ini Minar Sinan. Kalau orang muda-muda ni nak tahu lebih lanjut, boleh Google dan baca tentang Minar Sinan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Sinan the Great. Ini arsitektur yang terkenal, arkitek yang terkenal di Turki. Ini masjid yang paling tua di China, Masjid Xi'an. Masjid Xi'an asalnya dibina semasa dinasti Shang 742, itu yang bangunan asal. Tetapi kemudiannya dibaiki lagi dalam dinasti Ming tahun 1384. Tuan-tuan baca sejarah, dinasti Ming di China tu ada 5 emperor dia, 5 maharaja dia yang beragama Islam. Saya pergi tengok di China, inilah emperor-emperor yang kubur dia tidak istimewa, kerana mereka orang Islam, kuburnya sederhana sahaja. Tetapi yang bukan Islam punya maharaja Cina, dia punya kubur dia tu 4 tingkat ke bawah. Mula dibina pada hari dia naik takhta. Hari ni dia naik takhta, mula dah buat kubur dia 4 tingkat ke bawah. Punya hebat dia punya kubur maharaja Cina. Tetapi yang Islam, kubur biasa aja, macam kubur kita juga. 5 maharaja Cina itu adalah orang Islam. Sebab itu ada masjid lama di China yang bumbung dia, tile tu warna kuning, genting kuning. Dan saya tanya, kenapa kuning? Sebab dalam sejarah China hanya maharaja sahaja yang boleh, istana maharaja sahaja yang boleh warna kuning. Dia kata ada maharaja Ming ni, apabila buat istana dia, lebihan tile itu
dihadiahkan kepada masjid. Jadi masjid yang berwarna kuning tu sebenarnya adalah masjid yang dibina dengan commission daripada Maharaja yang Islam tadi. Jadi Masjid Xi'an ini dibina pada tahun 1384 di zaman dinasti Ming yang beragama Islam. Raja Ming yang beragama Islam inilah yang mengambil Lakshmana daripada orang Islam, termasuklah Cheng Ho. Tahun 1421 ekspedisi Cheng Ho keluar daripada China, The Great Voyage of Cheng He ataupun Zheng He. Cheng Ho, orang Mandarin disebut Zheng He, orang Cantonese sebut Cheng Ho, yang kita sebut Cheng Ho tu Zheng He. Dia memang Islam daripada asal. Bapa dia nama Haji Ma Ho. Tahun 1423 dia jumpa Amerika. Orang putih mohong kita dikata Christopher Columbus, orang yang mula-mula jumpa Amerika, pembohong. 1423 Christopher Columbus belum lahir. 70 tahun lepas tu barulah dia jumpa benua Amerika. 1423 Cina jumpa dulu dah. Ni orang putih ni nak baca sejarah depa boleh lah, tapi percaya jangan. Dia pemohong banyak. Cheng Ho dah jumpa dah, dan dia kata tak boleh berniaga dengan perempuan ni, sebab masa itu yang ada adalah tribe Red Indian yang dia punya tamadun lebih rendah daripada Cina. Cina kata tak boleh berniaga dengan perempuan ni. Nak berniaga lagu nak duk lari keliling api ya. Dan mereka sempat mengislamkan beberapa tribe, antaranya Ilini dan sebagainya. Baru-baru ni dijumpai artifak daripada ekskavasi cincin kaum Red Indian ini yang tertulis khat Allah Muhammad. Itu sebagai bukti bahawa Islam sudah lama sampai di Amerika. Beberapa tribe Red Indian ini sudah pun diislamkan oleh ekspedisi Cheng Ho ni. Dia patah balik itulah yang ditinggal beberapa orang panglima-panglima Islam dia itu untuk membantu Raden Fatah mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, dan meninggalkan beberapa pahlawan dan juga pengembang agama dia di Melaka. Selepas itu Maharaja bertukar dan sebagainya, Cina mengeluarkan dasar tidak lagi berlayar keluar. Jadi ini kalau kita tengok tahun 1384. Yang ini masjid yang paling sedih dalam sejarah. Yang ni yang saya kata Masjid Khurtuba. Dalam bahasa Arab disebut Khurtuba. Orang Spanyol ini dia tak boleh sebut Khurtuba, dia sebut jadi Cordova. Ini di Cordova, Spanyol. Kita tahu di Spanyol, Andalusia dulu bermula dengan ekspedisi Musa Nusair dan Tariq Ibn Ziyad tahun 711. Apabila menyeberangi selat yang kemudiannya dinamakan Gibraltar. Gibraltar itu daripada perkataan Jabal Tariq, atas jemputan daripada orang Spanyol sendiri, terutamanya Yahudi di sana, yang sudah tidak tahan lagi mereka ini dizalimi, membantu mereka, dan akhirnya satu Andalusia itu, satu Spanyol itu jatuh satu persatu sampailah ke kaki pergunungan Pyrenees. Kalau tak sebab gunung-gunung Pyrenees itu, Islam sudah sampai ke Europe terlebih lama dah. Sekarang ni pun dah ramai mula masuk Islam balik di Europe itu. Agama yang paling pesat maju di barat adalah agama Islam sekarang ni. Itu sebab orang Kristian pun bimbang. Tetapi apa yang berlaku ialah pada zaman itu tahun 784, khalifah masa itu meminta supaya dibina sebuah masjid di Cordova sana. Maka dibinalah, dan abad ke-10 Masjid Cordova ini menjadi masjid yang paling besar di dunia. Bayangkan, masjid yang paling besar di dunia, maknanya lebih besar daripada Masjidil Haram.
Dan pada waktu itu masjid ini ibarat sebuah universiti. Masyarakat seluruh dunia termasuk daripada Eropah datang menuntut ilmu dalam masjid inilah. Masjid ini melahirkan ilmuwan Islam, ulama Islam yang terkenal, termasuklah antaranya Al-Kindi, Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi ini ditiru oleh orang barat dan diberi nama Averroes. Dan pemikiran Ibnu Rushdi ini yang disebut Rushdiyah, dalam bahasa orang putih disebut Averroism, memberi inspirasi kepada Rousseau dan sebagainya untuk balik menubuhkan universiti di Paris. Sampai begitu. Dan tradisi menuntut ilmu dalam masjid ini, apabila selesai belajar 3-4 tahun, hari dia bagi sijil itu, dia suruh pakai jubah. Kerana jubah adalah pakaian orang berilmu. Tradisi ini ditiru bawa balik ke barat. Apabila tamat belajar, hari convocation pakai jubah. Sampailah kita hari ni konvo pakai jubah. Dan kita tak faham, kita kata ini ikut orang putih. Sebenarnya orang putih ikut orang Arab. Tradisi yang diamalkan di Cordoba pada waktu itu. Segala Yahudi, Kristian dan sebagainya datang masuk ke dalam masjid ini menuntut ilmu. Saya pergi tengok ni di Cordoba. Di belakang masjid ini ada satu kawasan yang disebut sebagai perkampungan Yahudi, the Jewish Quarter. Orang Yahudi duduk di situ. Mereka datang menuntut ilmu. Allah pertama, Islam berada di tahap yang paling tinggi, dikagumi semua agama kerana ilmu yang dimiliki oleh orang Islam. Mereka mengkaji ilmu-ilmu Yunani dan sebagainya, menterjemahkan fahaman-fahaman, argumen-argumen Aristotle ke dalam bahasa Arab. Sebab itu orang putih mai belajar, dia bawa kitab-kitab ini balik ke tempat mereka. Di Oxford University, perpustakaan lama dia, banyak kitab-kitab dalam bahasa Arab dia ambil daripada Cordoba ini. Mereka belajar asalnya dalam bahasa Arab. Itu yang kita nak kena tahu. Jadi bukan lekeh kita ni. Dan ilmu inilah, semangat inilah yang akhirnya sampai ke timur jauh, sampai ke tempat kita ini. Dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan daripada Arab dan juga daripada Parsi. Yang Parsi itu banyak berkumpul di Aceh. Sebab itu kalau kita tengok Syiah ni banyak berkembang daripada sana. Apabila Abbasiyah naik, dia hantar pula ulama untuk betulkan balik di timur jauh. Ini dalam dia. Di dalam ini tahun 1236. Itu sebab saya tulis itu 784 sampai 1236. Pasal apa? Tahun 1236 orang Islam dah tak ada lagi di sini. Mereka semakin dihalau ke selatan, ke Granada. Akhirnya Cordoba ditinggalkan, masjid ini tidak digunakan lagi. Di tengah-tengah itu dibina gereja. Jadi masjid ni saya kata paling sedih kerana dalam masjid ada gereja. Baru-baru ni, tahun lepas kata salah saya, ada orang Arab seorang, dia pergi ke mihrab. Mihrab ada lagi ni. Mihrabnya ditulis dengan tinta emas, khat dia. Khat kufi tinta emas, paling cantik. Dia pergi dekat mihrab itu, di azan. Jadi tak tentu arah habis orang Sepanyol, takut. Kerana mereka takut sejarah berulang. Dan kita lihat Islam di Sepanyol itu 800 tahun. Kemudian syiar Islam Allah Ta'ala tarik balik. Tidak ada orang Islam di bumi Andalusia. Banyak nama-nama tempat dalam bahasa Arab dispanyolkan. Umpamanya Sevilla, Sabil, itu disebut Sevilla. Wadi Al-Akhbar disebut Guadalquivir dalam bahasa dia. Barcelona, tahu? Barcelona, tu tahulah kan, saya tengok bola Barcelona. Itu semuanya ada kaitan dengan Arab, Islam. Jadi ingat 800 tahun Islam ditarik balik daripada sana. Hanya tinggal puing-puing saja. Yang terakhir adalah kota Granada.
dengan istana hebat Alhambra. Kita pergi rasa sedih nak menangis tengok. Tapi inilah kita lihat betapa masjid itu dijadikan institusi ilmu yang manfaatnya bukan hanya dikutip oleh orang Islam tetapi juga oleh orang bukan Islam. Dah pukul 9 lebih kan? Pasal saya kalau sembang boleh lama. Saya mohon nak berhenti di sini sebab kita pun Isya dah lama dah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini dapat dimanfaatkan kepada adik-adik dan anak-anak yang masih muda. Kalau ada kesempatan nanti, satu masa nanti, pergilah tengok tempat-tempat ini, kerana daripada tempat-tempat ini boleh memberikan kita banyak pengajaran. Andalusia yang hebat itu akhirnya jatuh juga kerana apa? Kerana percakaran sesama sendiri. Sultan Abu Abdillah, itulah merupakan pemerintah terakhir Islam di Andalusia. Dia bergaduh dengan pak menakan dia sendiri, berebut tahta. Nak menang juga dia minta bantuan Yahudi. Minta bantuan Yahudi, hentam pak menakan dia. Nampak? Kita bergaduh sama kita, minta bantuan orang bukan Islam. Jadi Allah Ta'ala turunkan bala, hilang seluruh Andalusia itu. Jadi jangan kita ulang kesilapan itu. Ingat, kalau ada pertikaian, kita selesaikan sesama kita. Jadikan masjid sebagai tempat mengamankan perselisihan faham. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.